Forum Remaja Pembentuk Intelektual Diri. Forum Remaja Pencetus Kecemerlangan Diri. Forum Remaja Pencetus Kesuburan Rohani. Forum Remaja Penjana Generasi Masa Kini. Forum Remaja Penjana Jati Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekolahku sejahtera dan salam Forum Remaja. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang Forum Remaja bersama saya Nur Fariha Adjana binti Muhammad Najri pada petang yang berbahagia ini. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini, masalah disiplin dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, berkisar tema sosial iaitu gejala buli dalam kalangan pelajar. Salah siapa? Persoalan inilah kunci utama forum yang akan kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah gejala buli ini. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, marilah kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama yang manis wajahnya, Saudari Nurul Atika binti Edri Mulis. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudari pengurusi. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya, ahli panel yang kedua yang kelihatan sangat ayu, Saudari Damia Mirza Karmila binti Muhammad Syahidan Fitri. Selamat datang saudari. Saudari apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik saudari pengerusi. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Nurmiza Izzati binti Zulkifli. Selamat datang juga buat saudari. Alhamdulillah, kabar baik saudari. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu gejala buli dalam kalangan pelajar. Salah siapa? Yang hadirin yang dihormati, sebelum saya melangkah dengan lebih jauh lagi, itulah kiranya kalau kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan buli dan apakah punca yang menyebabkan gejala ini semakin berleluasa dalam kalangan pelajar. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama ini kepada ahli panel pertama kita, Saudari Nurul Atika. Mohon saudari merungkaikan persoalan ini kepada semua. Terima kasih saudari pengurusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan panel serta sidang hadirin yang dirahmati Allah. Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan buli? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, buli didefinisikan sebagai perbuatan mendera atau menakutkan orang supaya dapat menyesuaikan dengan suasana baru. Selain itu, buli juga bertujuan untuk mempermainkan orang yang lemah dengan cara mengertak atau menakutkan mereka. Hal ini dikatakan demikian untuk menjadikan mangsa buli lebih akur dan menghormati si pembuli. Sidang hadirin, keruntuhan agama dalam diri telah menjadi punca dominan kepada masalah gejala buli ini. Tidakkah anda perasan segelintir remaja pada masa kini mempunyai stigma bahawa ajaran agama tidak penting untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian? Takut untuk saya katakan, segelintir remaja ini lebih bertuhankan keseronokan dan hiburan. Pengaruh-pengaruh budaya dari negara-negara luar yang tular di media sosial seperti K-pop dan black metal yang terang-terang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan budaya di negara kita telah diterima mentah-mentah oleh segelintir remaja ini. Sejurus itu, ketaksuban dalam budaya ini akan memberikan impak besar dalam perkembangan dan personaliti remaja. Keadaan ini bertambah parah apabila terdapatnya golongan ibu bapa yang tidak ambil peduli dalam mendedahkan anak-anak mereka kepada ajaran agama. Hal ini dikatakan demikian kerana segelintir ibu bapa berpendapat bahawa ajaran agama tidak sepenting pendidikan akademik di sekolah dan tidak dapat membantu anak-anak mereka pada masa hadapan. Berlandaskan sikap ibu bapa yang sebeginilah, maka tidak hairanlah anak-anak tidak mementingkan amalan solat yang telah difardukan oleh setiap muslim, walaupun solat itu tiang agama yang sebenarnya dapat mencegah kemungkaran. Jika situasi ini berterusan, sudah pasti keharmonian masyarakat dan negara kita
akan terjejas. Sebelum nasi menjadi bubur, perkara ini perlu ditelusuri bersama-sama agar gejala buli tidak berleluasa. Seorang tokoh cendekiawan pernah berkata, petanda runtuhnya sesuatu bangsa itu dapat dilihat apabila bangsa tersebut mencintai hiburan. Keimanan remaja yang senipis kulit bawang menjadikan kehidupan mereka terumbang-ambing bagai kapal tanpa nakhoda. Tegaslah, didikan agama yang tidak mantap mampu mendorong kepada penularan gejala buli di negara ini. Sekian berbalik kepada saudari pengerusi. Demikian penjelasan tentang takrif gejala buli yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon ahli panel kedua, penjelasan daripada ahli panel kedua tentang punca-punca lain yang boleh menyebabkan remaja terdorong untuk melakukan gejala buli ini. Dipersilakan saudari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati. Masalah keruntuhan sebuah institusi kekeluargaan menjadi antara faktor terbesar gejala buli semakin merebak di negara kita. Menurut Jabatan Kebajikan Malaysia, 50% remaja yang terlibat dengan gejala buruk mempunyai konflik keluarga. Porak-perandanya sebuah keluarga akibat tiada lagi persefahaman antara pasangan suami dan juga isteri. Setelah dikaji, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melaporkan bahawa berlakunya penceraian dalam tempoh masa kurang 15 minit. Kebiasaannya, kanak-kanak yang mempunyai konflik keluarga akan mengalami tekanan mental dan juga perasaan akibat tidak memperoleh perhatian dan kasih sayang yang secukupnya daripada orang tua mereka. Jadi, tidak hairanlah sekiranya mereka sanggup melakukan jenayah buli ini bagi mencuri sedikit perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka yang semakin alpa dalam dunia mereka sendiri. Maka, jelaslah bahawa isu ini menjadi antara faktor terbesar berlakunya gejala buli dalam kalangan remaja yang memberontak dan ingin melepaskan amarah mereka terhadap orang lain. Jika dilihat dari sudut yang lain, pengaruh dan tekanan daripada rakan sebaya juga menjadi antara faktor gejala buli semakin sukar ditangani. Pada era ini, kebanyakan remaja lebih banyak meluangkan masa mereka bersama rakan-rakan berbanding ibu bapa mereka sendiri. Setiap daripada mereka pastinya mempunyai kumpulan ataupun lebih dikenali sebagai geng mereka tersendiri. Jika difikir secara logik, tiada siapa pun yang gemar sekiranya diabaikan atau dipulaukan oleh rakan-rakan mereka. Jadi, mereka bertindak secara membabi buta dan melakukan apa sahaja yang diminta agar mereka tidak disisihkan ataupun dipandang rendah oleh ahli kumpulan mereka yang lain. Disebabkan sikap remaja yang tersilap memeliharakan, mereka mudah terpedaya dengan gejala buruk seperti membuli. Perkara ini dianggap seronok dan mungkin mereka menjadi lebih berani disebabkan oleh mereka mempunyai ahli kumpulan yang lebih ramai. Walhal, perkara ini sebenarnya membawa impak negatif dalam hidup mereka. Pendek kata, jelaslah pengaruh dan tekanan daripada rakan sebaya turut menjadi faktor gejala buli semakin sukar ditangani. Sekian daripada saya, kembali semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Niza yang tentang penjelasan yang panjang lebar tentang punca-punca lain yang boleh menyebabkan remaja terdorong untuk melakukan gejala buli ini. Sidang hadirin yang dihormati, apakah kesan pelakuan buli terhadap mangsa dan apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh mangsa? Dipersilakan saudari Niza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi. Antara kesan pelakuan buli kepada mangsa buli ialah mangsa akan berasa cemas dalam setiap keadaan atau mengalami kemurungan yang teruk akibat daripada tekanan yang tinggi. Selain itu, mereka juga terpaksa menanggung penderitaan yang berat seperti perasaan sedih dan rasa keseorangan yang menyelubungi kehidupan mereka, masalah gangguan ketika tidur dan hilang selera makan serta tiada minat untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh mana-mana pihak. Masalah ini akan berlarutan sehingga mereka meningkat dewasa, terutamanya masalah yang melibatkan kesihatan dari segi emosi dan mental. Di samping itu, ketinggalan dalam pembelajaran disebabkan ketidakhadiran mereka ke sekolah kerana takut dibuli juga merupakan impak negatif daripada perbalahan ini. Saudari pengerusi dan sidang hadirin sekalian, mangsa buli di sekolah dan universiti biasanya akan menyembunyikan kes buli ini daripada pengetahuan ibu bapa mereka
guru dan pihak sekolah kerana bimbang akan tindakan pembuli itu kepadanya. Para pelajar lain juga turut mendiamkan diri dan tidak mahu campur tangan dalam masalah ini. Kenapa boleh wujudnya keadaan sebegini? Hal ini berkaitan dengan persepsi masyarakat yang memandang remeh mengenai isu buli ini. Mereka beranggapan buli adalah satu budaya masyarakat di seluruh dunia. Kes buli seperti ini telah pun menjangkau pada angka yang telah membimbangkan iaitu 5,000 kes setahun. Jika ahli masyarakat tidak memandang serius tentang gejala ini, maka tidak adalah perbincangan antara satu sama lain. Jika hubungan itu tidak berlaku dengan sendirinya, kes buli ini akan tersembunyi tanpa pengetahuan sesiapa sehingga mencapai tahap yang melibatkan kecederaan parah ataupun kematian, barulah perkara ini mahu ditangani dan dipandang serius oleh semua pihak. Oleh sebab itu, masyarakat haruslah memainkan peranan penting mereka untuk menjadi mata dan telinga bagi pihak berkuasa. Hal ini supaya masalah ini dapat dibendung dengan awal sebelum ia menjadi duri dalam daging kepada negara kita yang harmoni ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Miza. Ya, sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah, kita masih lagi berada dalam Majlis Forum Remaja tahun 2022 di SMK Putrajaya Presiden 91 yang ceria dan indah ini. Pada ketika dasar ini, kita masih lagi mengupas tajuk gejala buli dalam kalangan pelajar. Salah siapa? Kita teruskan berbicara kita pada hari yang berbahagia ini. Saya percaya, jika gejala ini dapat ditangani dengan baik, sudah pastinya ianya tidak membara dalam kalangan pelajar. Baiklah, soalan saya kepada ahli panel pertama, apakah langkah-langkah lain yang boleh diambil dalam usaha untuk menangani gejala buli ini? Terima kasih saudari pengerusi. Kata pepatah mengatakan, tiada penyakit yang tiada penyembuhnya. Maka dengan ini, pelbagai langkah yang efektif bagi membendung gejala buli ini. Sehubungan itu, ibu bapa mengambil peranan penting dalam usaha untuk membendung gejala buli ini. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan pembentuk sahsiah para pelajar sejak mereka kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apabila ibu bapa sentiasa berada di sisi anak-anaknya, maka anak-anaknya akan menjadikan ibu bapa sebagai tempat untuk meluahkan isi hati dan masalah bagi menanganinya bersama-sama. Selain itu, ibu bapa juga perlu menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak agar anak-anak dapat mencontohi kelakuan ibu bapa. Bak kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ibu bapa janganlah bersikap talam dua muka di depan anak-anak berpesan perkara baik, sedangkan mereka juga menghina orang lain. Di samping itu, ibu bapa juga perlu memberikan perhatian secukupnya kepada anak-anak mereka dan memberikan belayan kasih sayang agar mereka tidak rasa kesunyian dan keseorangan. Tegaslah, remaja yang mempunyai kasih sayang dan perhatian secukupnya mampu membentuk mereka menjadi insan yang berakhlak mulia, seterusnya mengurangkan gejala buli di negara kita ini. Baik, saudari pengerusi, izinkan saya menambah sedikit buah fikiran berdasarkan ulasan ahli panel pertama tadi. Silakan saudari, kita masih lagi membicarakan tentang langkah-langkah lain yang boleh diambil dalam usaha untuk menangani gejala buli ini. Terima kasih saudari pengerusi. Dalam usaha membendung gejala ini, para pelajar juga memainkan peranan yang amat penting. Mereka haruslah berganding bahu bersama-sama pihak sekolah dalam usaha membendung gejala ini. Jangan diam sekiranya ternampak ataupun menjadi mangsa buli. Beranikan diri dan segeralah memberitahu perkara tersebut kepada pihak sekolah agar perkara ini dapat diatasi dengan kadar yang segera. Pihak sekolah juga janganlah memandang remeh ataupun menuntut kes yang dilaporkan sesuka hati. Sebaliknya, bersungguh-sungguhlah dalam mengatasi masalah tersebut. Jika perkara ini tidak dipandang serius, ia akan menjejaskan pelbagai pihak dan masalah ini akan terus berleluasa. Pelbagai perkara boleh dilakukan bagi mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Seperti pihak sekolah boleh berjumpa dengan para pelajar yang disyaki terlibat dengan kes ini bersama-sama dengan ibu bapa mereka. Pihak sekolah juga haruslah mengenakan hukuman yang setimpal bagi memastikan kesilapan yang sama tidak diulangi lagi serta dapat dijadikan iktibar oleh pelajar lain.
Seterusnya, pihak kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah ini. Jabatan Kementerian Pelajaran Malaysia dan pihak sekolah haruslah menitik beratkan dan membincangkan isu ini dalam mata pelajaran tertentu seperti pendidikan sivik, pendidikan moral, pendidikan Islam dan sebagainya. Dengan cara ini, mereka akan mendapat kebaikan dan pengajaran serta menjauhi gejala yang kurang baik. Pihak kerajaan juga boleh berganding bahu dengan agensi-agensi tertentu untuk melakukan kempen atau ceramah kesedaran tentang gejala buli. Dengan cara ini, mereka akan mendapat kesedaran serta tidak melakukan perkara ini terhadap orang lain. Sekian daripada saya, kembali semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih ahli panel yang kedua. Ahli panel ketiga sudah pastinya mempunyai buah fikir yang tidak kurang hebatnya. Dipersilakan saudari Niza. Terima kasih saudari pengerusi majlis, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Inisiatif pihak kerajaan juga diperlukan bagi membendung masalah ini. Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak sekolah haruslah menitikberatkan isu buli ini dengan menyediakan saluran yang sesuai seperti khidmat kaunseling untuk para pelajar mengadu mengenai masalah mereka. Hal ini memudahkan para pelajar ataupun mangsa untuk meluahkan isi hati mereka tanpa rasa takut dan bimbang. Selain itu, pihak kerajaan juga bertanggungjawab menangani masalah ini dengan menggunakan platform media massa seperti televisi dan internet untuk memberi pendedahan yang lebih mendalam kepada masyarakat berkaitan isu ini. Dengan cara itu, masyarakat akan lebih tahu dan jelas berkaitan isu ini di samping menimbulkan rasa kesedaran dalam diri mereka untuk tidak melibatkan diri dalam gejala ini. Kesannya, kadar peratusan kes ini dapat kita kurangkan sekaligus menjadikan negara kita bebas daripada gejala buli. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Niza. Ya, demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang gejala buli dalam kalangan kalangan pelajar di negara kita. Maafkan saya. Oleh itu, pelbagai langkah yang dapat diimplementasikan agar pelajar dapat belajar dalam suasana yang kondusif dan harmoni. Kita juga tidak seharusnya mengharapkan usaha pihak berautoriti saja, tetapi perlu berganding bahu ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dengan berkat daya usaha yang gigih. Insya-Allah, kita pasti dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia agar duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sebelum itu, maafkan saya, berikan saya beberapa patah pantun untuk saya mendeklarasikan. Kalau berjalan, dah sampai ke batas. Kalau berkayu, dah sampai ke pulau. Kalau mendaki, dah sampai ke puncak. Kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun. Salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan pertandingan Forum Remaja kali ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekolahku sejahtera dan salam Forum Remaja.